Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma ta'alaina wa ta'awwadu alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ahdini wa yassirli wa akhrijni mukhrajan waj'alni min ladunka sultanan nasir. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya berikan saya berfadilah Tuan Imam Ika Manisan, pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Cipinang. Seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti mana yang dijanjikan pada setiap bulan kita berjumpa sekali lagi untuk sembang-sembang kuliah kita berkaitan tentang ilmu faraid ataupun musafir. Mudah-mudahan segala usaha yang kita buat pada malam ini tuan-tuan untuk duduk dalam majlis ini, ya, Allah angkat bagai kita ini berada di dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini adalah sangat dituntut di sisi Islam. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, insya-Allah Allah akan membagi ganjaran yang sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada di muka surat 1. Siapa yang ada nota lah, ya. Siapa yang ada nota dengar sajalah tuan-tuan, ya. Di muka surat 1, saya minta muka surat 1 baris ke berapa ni, ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baris ke 17. Ya tuan-tuan, ya. Saya ada tanda, kita berhenti pada 9 dan 12 dan 13. Iaitu apa dia tuan-tuan? Kita masih lagi membicarakan tentang ayat berkaitan tentang faraid ataupun musafir, iaitu ayat 11 surah An-Nisa, ya. Ayat 11 surah An-Nisa. Ya. Kita sambung apa yang kita bicarakan pada bulan lepas, okey. Pembahagian itu tuan-tuan, ya, pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ya tuan-tuan, ya. Maknanya apa tuan-tuan ayat ni tuan-tuan? Ya. Dia dalam surah An-Nisa ni ada, ya, ayat ni tuan-tuan. Allah kata kat situ mim ba'di wasiyati yusi biha au dain, ya. Selepas diselesaikan wasiat dan diselesaikan hutang arwah semati. Maknanya tuan-tuan, sebelum kita bahagi sesuatu harta pusaka, nak bahagi harta pusaka si mati yang ditinggalkan oleh arwah, tak kiralah apa harta berbentuk harta alih ke ataupun harta berbentuk tidak alih ke, kereta ke, duit ke, tanah ke, rumah bangsa ke, dan bermacam-macam harta yang bernilai di sisi syarak yang ditinggalkan oleh arwah, nak bahagikan dia tuan-tuan mestilah setelah diselesaikan wasiat dan hutang si mati. Yang itu maksudnya tuan-tuan, mesti selesai wasiat dan hutang. Namun begitu Sayyidina Ali ada berkata tuan-tuan, walaupun kamu lihat di dalam ayat Allah berkata, menyebutkan bahawa selesaikan, disebut kata wasiat dulu, ya, mim ba'di wasiyati yusi, selepas diselesaikan wasiat. Allah sebut wasiat, Allah tak sebut hutang, ya. Tuan-tuan, tapi Sayyidina Ali kata apa? Padahal Rasulullah SAW mengajar kami sebenarnya selesaikan dulu hutang. Hutang dulu, dain itu dibawa ke depan, ya. Hutang dulu, kemudian baru selesai wasiat arwah si mati. Maksudnya tuan-tuan, bila berlaku kematian, sebenarnya perkara pertama yang mesti difikirkan selepas diselesaikan urusan jenazah si mati,
Sebenarnya waris-waris kena fikir tentang hutang si mati. Ya, bukannya fikir nak terus bahagi harta pusaka si mati ataupun nak rebut harta pusaka si mati. Fikir dulu hutang si mati, tuan-tuan. Apa yang si mati tinggalkan? Hutang-hutang dia dengan orang, hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah settle ke belum? Dah selesai ke belum? Kalau tak selesai hutang dia dengan Allah, tak selesai hutang dia sesama manusia, harta ni sebenarnya tidak boleh dibahagikan lagi, tidak boleh difaraidkan. Ya, itu, tuan-tuan. Tetapi mengikut pentadbiran undang-undang dunia kita, faraid dulu bayar hutang. Ya, tuan-tuan, faraid dulu bayar hutang. Sebab contohnya tanah lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, almarhum tinggalkan tanah, ya, tuan-tuan, satu lot. Tanah tu, tuan-tuan, dia kena bahagi juga ikut cara pentadbiran. Tuan-tuan, kena juga pergi pejabat tanah, pergi pejabat pusaka, kena mohon bahagikan. Nanti dah dapat hasilnya baru bayar hutang. Tapi itu kaedah pentadbiran, tuan-tuan, ya. Dalam syarak sebenarnya dia kena bayar hutang dulu. Settle hutang dulu. Hutang-hutang yang berkaitan dengan arwah settlekan dulu, terutamanya hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah ni apa, tuan-tuan? Pertama sekali, ya, hutang dengan Allah ini ialah hutang bayar zakat. Zakat, tuan-tuan. Jika si mati ada tinggalkan duit, tinggalkan harta, di mana hartanya itu harta yang dah sampai haulnya, cukup nisabnya untuk dibayar zakat, maka wajib dikeluarkan zakat terlebih dahulu, tuan-tuan. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya ialah wang KWSP, wang kumpulan simpanan pekerja, wang kumpulan simpanan pencen arwah, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan, KWSP, ya. Kalau pencen kerajaan, orang kerajaan kalau dapat pencen, itu bukan pusaka, tuan-tuan, ya. Itu bukan pusaka. Contohnya kalau seorang guru, ya, guru ni pegawai kerajaan lah, tuan-tuan, dia meninggal dunia, kerajaan bayar pencen, contohnya dekat isterinya ataupun dekat suaminya ataupun kepada anak-anaknya, ya, tuan-tuan, ya. Pencen itu bukan harta pusaka, sebab itu adalah pemberian daripada kerajaan. Tetapi wang kumpulan simpanan pekerja ataupun KWSP itu harta pusaka. Sebab semasa hayat si mati lagi, semasa dia bekerja hidup lagi, duit itu dah disalurkan masuk ke dalam kumpulan wang tersebut, dan majikan dia pun ada sumbang masukkan dalam tabung tersebut. Duit itu adalah duit pusaka. Apabila duit itu dah berkumpul, tuan-tuan, sebenarnya, tuan-tuan, bila dah cukup haul, cukup nisab, dia kena bayar zakat masa dia hidup lagi, tuan-tuan. Semasa arwah masih hidup lagi dah kena bayar zakat wang KWSP tersebut. Tapi kita tak boleh keluar suka-suka hati wang KWSP, tuan-tuan. Wang KWSP ni kalau nak keluar mesti lepas kita pencen, kan? Betul? Lepas pencen baru boleh keluar duit tu, tuan-tuan. Maka tanggungjawabnya dekat situ, tuan-tuan. Arwah tak sempat keluarkan wang KWSP tersebut, ya. Dia tak sempat merasa meninggal dunia. Yang sempat keluarkan duit tu adalah waris-waris dia. Waris-waris dia keluarkan duit tu semua. Contohnya 100,000 dia keluarkan duit arwah, tuan-tuan, dekat situ. Tanggungjawab pertama sekali yang patut dibuat oleh waris, bukannya dibagi bahagikan harta tu, difaraidkan dulu. Salah. Sepatutnya dia bayar dulu yang berkaitan dengan semati. Contohnya urusan jenazah dah settle, kemudian dia bayar zakat daripada wang KWSP tersebut. Tu sepatutnya, tuan-tuan, bayar zakat dulu, bukannya terus bahagi, tuan-tuan, ya. Ambil 25% daripada wang KWSP tersebut. Contoh, ini bagi wang KWSP yang kita letak penama lah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ya, siapa yang kerja badan berkanon, swasta, kerja sendiri yang ada KWSP, jangan lupa letak penama ni. Penama, ya, jangan lupa letak penama. Hukum asal letak penama ni haram. Ulama kata haram. Tapi, ya, tuan-tuan,
fatwa kita, Majlis Fatwa Kebangsaan telah menyatakan bahawa penama yang kita buat di dalam tabung KLSP kita tu tuan-tuan, pencen kita tu adalah penama itu adalah wasi saja kan tuan-tuan. Wasi tu apa? Wasi tu ialah orang yang diamanahkan. Orang yang diamanahkan untuk memegang duit tu saja tuan-tuan, bukan hak dia lagi tuan-tuan. Ni yang kena hati-hati lagi tuan-tuan. Siapa yang ada tabung KLSP, letak penama. Letak penama ni, nasihat saya, sebaik-baiknya lantiklah orang yang paling amanah di dalam ahli keluarga tuan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tu Allah bersuruh Allah kata kalau nak lantik nak lantik seseorang tu dia lantik orang yang paling amanah, ahli, orang yang ahli itu, orang yang ahli untuk memegang amanah tersebut. An tu'addul amanati ila ahliha. Orang yang ahli dalam memegang amanah tersebut. Pilihlah dalam keluarga kita tu, contoh siapa yang paling amanah, isteri kita lah biasanya kalau lelaki macam kita tuan-tuan. Sebab isteri kita yang lebih rapat dengan kita, isteri kita yang lebih mengetahui rahsia-rahsia kehidupan kita, isteri kita lah yang tahu hutang piutang kita, betul tak? Betul tak? Betul ya? Isteri kita lah yang lebih tahu. Isteri kita lah yang tahu kita ada hutang dengan Allah. Kalau ada kafarah, kafarah tuan-tuan dia, hutang dengan Allah juga tu, hutang dengan Allah. Kafarah tu tak sengaja bulan puasa tuan-tuan dia, kafarah, tak sempat bayar lagi. So isteri kita yang akan bayar, isteri kita tahu, dia tahu suami dia tak bayar, tak sempat nak bayar. Isteri dia ambil duit KLSP tu yang bayarkan tuan-tuan. Isteri dia yang tahu dia tak pergi haji lagi tuan-tuan. Isteri dia nanti akan ambil wang KLSP tersebut sebagai penama. Dia akan ambil wang KLSP arwah suami dia tu, dikeluarkan sebanyak 1,500, dikerjakan badal haji. Kalaulah si penama ni tuan-tuan, orang yang tak amanah, diletaknya contohnya, dia tahu anak dia tu anak yang tak amanah, dia letak nama anak dia tuan-tuan, anaknya dia tak bayarkan hutang dia, dia kena tanggungjawab tuan-tuan. Sebab yang melantik tu siapa? Yang melantik siapa? Kita. Tuan-tuan yang melantik, tuan-tuan yang pilih. Tuan-tuan kena bertanggungjawab siapa yang tuan-tuan lantik, tuan-tuan pilih. Tuan-tuan dah pilih anak, tuan-tuan dah tahu anak tuan-tuan tu tak amanah, tak jujur, tuan-tuan tetap masuk di dalam penama. Pertama je nama isteri kita. Ini cerita malam ni, cerita penama sikit. Kalau punya saya Al-Quran, cerita penama. Sebab dia berkaitan dengan kehidupan tuan-tuan. Saya kena cerita realiti. Kita baca ayat Al-Quran, kita baca hadis Nabi, kita kena terjemahkan dalam kehidupan kita apa yang tuan-tuan hadapi sekarang. Okey, tuan-tuan letak nama isteri tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan letak nama anak tuan-tuan. Ini kena tuan-tuan kena bertanggungjawab. Adakah isteri, anak-anak yang tuan-tuan letakkan ni orang yang boleh dikategorikan sebagai wasi kepada harta pusaka yang kita tinggalkan? Adakah mereka ini amanah? Itu persoalannya tuan-tuan. Kalau isteri tuan-tuan, isteri yang solehah, yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau isteri tuan-tuan bersekongkol sekali dengan anak-anak, anak kita tuan-tuan, tuan-tuan yang nanti tuan-tuan nak macam mana? Tuan-tuan tapi kalau dah tak ada pilihan, macam mana tuan-tuan? Pilihan. Sebab penama ni dia boleh letak banyak tuan-tuan. Saya dengar cerita kalau tabung haji, dia boleh letak 4. Saya tak pasti, kena tanya dekat tabung haji. Boleh letak 4 penama. Kalau KLSP baru-baru ni saya tanya dengan ada seorang KLSP tu, dia pegawai KLSP. Pegawai KLSP pun ada masalah pusaka. Saya datang jumpa kita. Saya tanya berapa orang boleh letak, kita boleh berapa Ustaz? Bagus. Dan sebab dulu saya belajar, dia kata boleh letak 4 orang ni sebab dia ikut akta amanah. Pulanglah, kita kena tanya dekat tabung haji ataupun KLSP, tak kira. Tapi pastikan nama-nama yang dimasukkan tu nama orang yang paling amanah. Sebab mereka ni dulu tuan-tuan, mereka ni kalau ikut undang, dia boleh keluarkan duit KLSP dengan duit tabung haji tu terus keluar tuan-tuan.
tanpa pergi mahkamah syariah, tanpa pergi pejabat pusaka. Tu hebatnya penama-penama ni. Kalau dia tak ada penama, dia ni kena pergi mahkamah syariah, dapatkan sijil faraid. Dapatkan sijil faraid bukannya seminggu boleh dapat, tuan-tuan. Tak dapat seminggu, sebulan boleh dapat. Jangan harap, tuan-tuan. 3 bulan. Tengoklah kalau tuan-tuan betul-betul buat dokumennya cukup, keterangannya lengkap, tuan-tuan, bolehlah keluar kot, tuan-tuan. Ya, ada saya dengar tu sampai setahun setengah tak dapat sijil faraid. Pun tak tahulah, tuan-tuan. Itu baru dekat mahkamah syariah. Pergi pula dekat amanah raya, lain pula, kena mohon lagi, lampirkan dengan sijil faraid. Ya. Berapa bulan pula tu dekat situ, tuan-tuan? Sebulan? Agak-agak tuan-tuan sebulan boleh settle? Ya? Bila ada penama ni, dia memudahkan ahli waris untuk keluarkan wang KWSP kita, wang dalam tabung haji kita dengan pantas dan cepat, tuan-tuan. Tanpa pergi mahkamah. Penama-penama yang kita letakkan ni, tuan-tuan, dia tinggal pergi saja ke tabung haji, dia kena tinggal pergi saja ke KWSP, bagi nama, tuan-tuan, IC, ya, hubungan kita, buktikan kita ni adalah penama, dia kata betul penama kita, nama kita ada semua, kemudian dia terus keluar, masuk ke dalam akaun kita. Besarnya tanggungjawab penama, tuan-tuan ni. Dan sebagai penama, dia dapat duit tu, contoh RM 300,000. Banyak tak duit, tuan-tuan? Banyak, 300,000. Masa ni lah dia akan menggeletar. 300,000, tuan-tuan. Nak bayar hutang ke tak nak? Padahal arwah ada hutang kad kredit. Arwah ada hutang, haji tak pergi lagi, zakat tak keluar lagi, tuan-tuan. Hutang dengan Bang jual kapet tak settle lagi, tuan-tuan. Beli kapet raya tahun lepas, harga 500, hutang tak settle lagi. Kena bayar tak? Kena bayar, tuan-tuan. Hutang tetap hutang. Siapa suruh hutang? Kan saya kata hutang wajib bayar. Fayu'addil lagi tu bina amanah, tahu. Wajib ditunaikan hutang tu. Itu Allah kata. Ya. Malah Nabi ancam orang yang tak bayar hutang ni, rohnya tergantung-gantung. Kan ada saya baca hadis sebelum ni, nafsul mu'min mu'allaqatun biyadih ini hatta yudda anhu, ya. Roh seorang mukmin tu tergantung-gantung disebabkan hutang dia, tuan-tuan. Tergantung-gantung, tuan-tuan, rohnya orang mukmin tu disebabkan hutang dia. Ya. Ya, amalannya tergantung-gantung lah, senang cerita. Ada setengah ulama tafsirkan macam tu. Tergantung-gantung. Baik. Pergi masjid sedih, semayang 5 waktu cukup berjemaah, tuan-tuan. Zikirnya panjang, doanya ya Allah panjang. Tapi ada hutang, tuan-tuan. Apa? Macam ada hutang. Agak-agak amalannya macam mana? Amalannya tergantung-gantung, tuan-tuan. Settle dulu. Kalau isterinya baik, dapat duit tu, dia settlekan hutang. Ya, tak kira hutang dengan hutang beli gula dekat kedai ke dengan Cik Mah ke apa tu, kena bayar, tuan-tuan. Ya, wajib bayar, tuan-tuan. Ya. Hutang dengan Allah, hutang sesama manusia. Maknanya penama atau wasi ni dia bertanggungjawab untuk membayarkan hutang si mati. Ya. Kalau zakat tadi ambil 2.5%. 2.5% daripada 300,000 ni. Agak-agak berapa, tuan-tuan? Siapa boleh kira? Ya. Ni kena guna kalkulator lah. Aku tanya kira lah malam ni, tuan-tuan, ya. Kena guna kalkulator, ya. Lepas dah bayar zakat, badal haji arwah, buat dulu 1,500. Ambil dulu 1,500. Baki je, tuan-tuan, dah settle semua hutang tu. Kemudian Allah kata tadi, selepas dibayar hutang, tunaikan wasiat arwah. Tunaikan wasiat arwah. Wasiat yang macam mana yang perlu ditunaikan? Itu persoalannya. Adakah semua wasiat arwah tu, contohnya arwah kata nanti kalau bapak mati, ya, duit bapak dalam tabung KWSP tu, bapak rasa bapak nak sedekahkan semuanya dekat Masjid Sri Ceding. Macam mana, tuan? Anak-anak bengang, panas, tuan-tuan, ya. 300,000 dia nak sedekahkan dekat Masjid Sri Ceding.
Ustaz Anwar Tuhan terima je tuan. Tuan, dia terima je, tak ada masalah. Dia tak tahu tuan. Ya. Masjid, orang masjid, ni satu hal. Orang masjid, kalau orang dah derma, ambil je, rembat aja, jangan tanya. Dia nak bagi. Ini boleh tanya lah. Duit ni dihalal ke haram, tak payah. Itu yang menentukan haram tu dia. Yang nak bagi tu yang berdosa. Kita terima, kebah sajalah. Ambil je. Ya? Boleh tak dibuat wasiat macam tu? Boleh saya padam ni? Yang ni faham lah yang tuan-tuan. Ya? Maknanya pertama ni selesaikan semua. Ya? Ni ada, siapa yang sini ada tabung haji? Ada? Ada? Wak? Ada wak? Letak penama tak wak? Letak apa penama? Tak ya wak ya? Letak apa penamanya orang yang paling adil dan amanah ya wak ya? Letak nama nanti susah lah keluarkan video. Masalah tabung haji ni. Jadi tabung haji ni kita dipahamkan dia sudah bayar zakat kan daripada simpanan tu. Ya. Maknanya kalau duit tu dikeluarkan, ya, tak perlu dah bayar zakat. Betul. 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 Ini pun satu hal juga ni. Ni cerita tapi nanti kena rakam ya. Nanti marah-marah pula lah bagi zakat dengan aku. tak semua kena zakat. Ada kes yang baru-baru ni jumpa saya, ya. Dia senaraikan satu-satu. Rumah, duit KWSP, duit tabung haji. Ini senaraikan ya. ESP, saham. Saham ni nilainya RM 100,000 ya. Betul ni, 100,000 lebih nilai. Saham apa ni tu CIMB. Kemudian duit kutu. Dia senaraikan duit kutu ni 1,000 lebih. 1,000 lebih duit kutu ni. Saka tak ada kutu? Saka lah. Saka lah tuan-tuan. Saka. Ya. Rumah, duit ESP, duit tabung haji, ESP, ni, duit saham, duit kutu. Rumah ni pula dia dah jual. Sebab dia letak rumah ni siap-siap dah. Sebelum arwah meninggal, dia letakkan dulu nama anak dia. Anak dia jujur, dia kata, ini sebenarnya harta bapak saya. Saya ni, bapak saya dah pesan kat saya. Dia dah wasiat kat saya. Dia kata, engkau sebagai pegang amanah je. Sempat letak nama anaknya jualkan rumah tu. Dapat rumah tu harga lebih kurang RM400,000. Banyak tak? Dia campur semua ni tuan. Banyak. Dekat-dekat 1 juta juga tuan-tuan ya. Pergi tak? Pergilah zakat tuan-tuan. Tak sebut, saya tak sebut ya. Saya tak sebut mana-mana lembaga zakat ke, saya tak sebut pasal zakat ke. Dia pergilah zakat. Zakat kata, semua ni kena bayar zakat. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak semua kena zakat tuan. Yang kena bayar zakat mana? KDSP, ESB. ESB ni pun kena tengok juga. Cukup tak duitnya, cukup tak nisabnya, cukup tak haulnya. Cukup tak? Berapa nisab kita di Selangor? 13,000 lebih kan? Tak Imam kan? 13,000 lebih. Duitnya cukup tak 13,000? Kalau takkan 800, ESB ni tak ada zakat. Memanglah ada zakat tapi tak ada zakat. Saham, zakat tak? Saya tanya, saham ni cukup tak haulnya? Cukup tak haul, tersimpan tak selama tahun? 2 tahun Ustaz. 2 tahun zakat. 2 tahun zakat. Duit kutu 1,200. Duit kutu ni kena zakat dah. Duit kutu tak cukup haul. Mana dia zakat? Yang ada zakat ni ASB kalau cukup saham. ASB ni kena tengok lah. Kalau cukup, kalau 800 tak adalah. Kalau cukup lebih 13,000, contohnya tuan-tuan setahun tersimpan, kenalah bayar zakat. Yang ni kena zakat. Ini tak tuan-tuan, daripada rumah ni tuan-tuan, rumah ni dia jual, dapat duit 4,000, 400,000. Dia kata kena zakat juga. Wah, tak boleh lah tuan-tuan. Mana boleh? Tuan-tuan ada berapa keping tanah? Wah, berapa keping tanah? Oh, mana sebut ya? 5 keping lah contohnya Pak ya. 5 keping tanah. Agak-agak 5 keping tu kena zakat tak? Mana ada? Saya ada kita 5 biji kereta. Contoh, 5 biji kereta.
Satu kereta harga tak kurang 50,000. Saya ada 5 biji. Kena zakat tak 5 biji kereta tu? Oh, mana boleh? Dia tak kena zakat. Kereta tak kena zakat. Rumah tak kena zakat. Mana kena zakat? Melainkan kita jual kereta kita 5 biji tu, kita simpan duitnya dalam akaun selama contohnya 1 tahun. Cukup haul, cukup nisab, baru kena zakat. Ini rumah arwah dia tu bayar zakat. Oh, tak boleh. Tuan-tuan, yang pegawai tu datang, oh lah Ustaz, betul lah. Saya kata buka kitab fiqh balik. Kena zakat tak rumah? Tak ada sebut tau dalam zakat rumah, tak ada tau. Rumah kediaman tak ada. Kecuali kalau duit 400,000 ni awak simpan, dia kata. Cukup syarat-syarat zakat baru bayar zakat. Tak semua kena zakat. Dah ya? Okey? Tak semua kena zakat. Ingat tu, dia punya tepir ni. Tak semua kena zakat. Yang kena zakat ni contohnya KLSP ni kenapa saya kata kena zakat? Kan saya awal-awal sebut tadi. Dia dah tersimpan daripada awal kita kerja dah tuan. Masukkan, dah cukup haul, cukup nisab dah. Patutnya waktu kita kerja lagi, kita dah kena bayar zakat duit USP ni. Tapi oleh kerana duit USP ni dipegang oleh kerajaan, dipegang oleh lembaga kumpulan wang. Lembaga. Tapi lembaga bukan hantu ya. Lembaga saja tuan ya. Dia pegang oleh lembaga, maka duit tu kita tak bolehlah keluarkan zakat. Nanti tapi kita yang tidak pencen umur 56, kita dah keluarkan duit USP ni, dah wajib bayar zakat, dah sampai kewajipan bayar zakat, maka kita kena ambil 25%. Ustaz, halal ke haram ke? Jangan tanya dengan aku halal haram USP. Sebab aku punya fatwa hukum mudah je. Orang yang masuk DSP ni kebanyakannya selain daripada kerajaan, dia orang ni merupakan golongan yang tak ada pilihan langsung, betul? Kalau dia golongan yang ada pilihan, contoh kita sekarang ni nak masuk, kita nak buka bank, kita nak buka akaun, kita ada pilihan sekarang dekat Banting tu. Kita nak masuk kaunter bank, contohnya bank Islam, kita nak pergi buy bank, kita pergi my bank, kita nak buka kaunter dekat Islamic account ke, kita nak buka conventional account. Wah, saya tanya. Wah, buka akaun dekat mana? Masjid buka akaun Islamic account ke conventional account? Itu pun kena tanya Pak Imam nanti dah mesyuarat. Islam. Ini buka dekat conventional. Itu jelas lah haram dekat situ. Duit haram, ada dividen haram, tak boleh jadi pusaka. Tuan-tuan, yang boleh dijadi pusaka adalah prinsipal, yang asas tu sahaja yang disimpan dekat pulau. Okey, dah. Nanti sekarang saya cerita lagi panjang, tak masuk yang bab wasiat tu nanti. Ya, faham ya tuan-tuan ya? Kemudian dah selesai hutang si mati, Allah kata min ba'di wasi yusi biha. Ya, selesaikan pula wasiat dia. Apa wasiat yang kena diselesaikan? Contohnya arwah bagi tahu, aku nak sedekahkan duit KLSP aku ni 300,000 kepada tabung Masjid Seri Cedik, tuan-tuan ya. 300,000 dia nak bagi semua. Anak dia, yelah bapa, terpulanglah bapa. Ya, sekarang melawan garang, lagi pula kena marah, tuan-tuan ya. Meninggal bapa dia, tuan-tuan. Anak dia yang sebagai penama tadi, yang dengar wasiat arwah bapa dia ketika waktu makan tengah hari tu, tuan-tuan. Ya, setelah orang sebelum meninggal ni memang dia akan cakap biasanya kadang-kadang Allah akan bagi masa dia 2-3 hari sebelum dia meninggal tu, biasanya Allah akan bagi dia ruang. Ini kebiasaannya, pengalaman saya dengan kawan-kawan saya yang lain yang dekat bagai-bagai unit macam-macam yang ke hospital, memang dia Allah bagi dia masa 2-3 hari tuan-tuan dia, untuk kadang-kadang dia bercakap macam-macam tuan-tuan dia. Tapi itulah dia pesanan arwah. Itulah dia pesanan arwah kalau kita ingat-ingat balik. Dan itulah yang disebut ya sebagai wasiat daripada arwah. Dipesan pada kita untuk dilaksanakan selepas dia meninggal dunia nanti, tuan-tuan. Ya. Kalau kita amati betul-betul, ada di antaranya tu kadang-kadang dia melibatkan harta yang ditinggalkan. Apabila dia sebut pasal hartanya, contohnya duit bapa nanti yang dalam KLSP itu semua bapa wakafkan pada Masjid Secedik, maka dekat situ anak-anak kena take note, kena ingat balik. Ya. Keluarkan duit KLSP arwah yang ini 300,000 ni, tuan-tuan.
sebab dia penama. Kemudian apa yang perlu dibuat oleh si wasi ataupun penama tadi tuan-tuan? Mula-mula tuan-tuan, si penama tadi dia akan panggil semua waris arwah. Mak dia, isteri arwahnya, anak-anak yang lain iaitu adik-beradik dia, semua dia panggil sebab dia itu adalah waris kepada si mati. Dia akan panggil. Dia akan bagi tahu pada waris-waris yang lain. Yang saya kasihi ibunda saya, mak saya, dan adik-beradik saya. Saya ini adalah orang yang telah diamanahkan oleh arwah bapa. Di mana saya telah dilantik sebagai penama dalam akaun tabung hajinya, dan saya telah keluarkan semua duitnya bernilai RM300,000. Akan tetapi semasa hayat arwah bapa, dia ada bagi tahu pada saya. Dia kata dia nak wakafkan semua duit RM300,000 ni dekat Masjid Sejeding. Adakah waris-waris semua bersetuju dengan wasiat arwah bapa? Kan? Kena tanya dulu tuan-tuan. Ya, ya. Tiba-tiba ada di kalangan waris kata, ataupun semua waris kata, kami tak setuju dengan cadangan dan dengan wasiat arwah bapa. Bila ada waris yang cakap tak setuju kepada wasiat arwah bapa, maka yang wajib dilaksanakan wasiat si mati tadi hanya 1/3 sahaja. Hanya 1/3 sahaja daripada 300,000. Wajib hukumnya dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Wasi itu tadi, yang keluarkan duit tadi tu. Dia akan bagi tahu pada waris-waris yang lain. Dia kata, oleh kerana korang semua tak bersetuju dengan wasiat arwah bapa, walaupun bapa sendiri yang bagi tahu bahawa dia nak wakafkan duitnya semua, mengikut hukum syarak, kalau waris semua tak setuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan 1/3 daripada harta peninggalan. Tuan-tuan, maknanya 1/3 daripada 300,000 berapa? RM100,000 kena serahkan kepada Masjid Seri Jeding. Siapa yang serahkan? Wasi tadi tu. Bagi dia RM200,000, barulah jadi pusaka. Itu hukum dia tuan. Itu hukum dia tuan. Tapi berapa ramai di kalangan ahli waris yang pernah dengar wasiat arwah bapa ni buat duk je tuan. Buat tak tahu je tuan okay. Maklumlah duit 300,000. 100,000 tu bagi masjid banyak tu. 100,000 ni kalau bagi dekat waris, bolehlah buat muka motor LC, muka legenda baru yang apa namanya, yang katanya pakai injection, tak kira lah. Banyak tu. Banyak. Tenang ya. Senyap waris tu, kalau kata 5 orang anak, dia perlu kira majoriti ke, ataupun seorang tak setuju kira tak perlu ikut ke, perlu ada majoriti? Okey. Dia sebenarnya yang tak setuju tu sebenarnya akan dapat hak diikut faraid. Contoh ni tuan-tuan ya. Ni kena kira sikitlah. Ya tuan-tuan. Anaknya berapa orang? 5 orang. Contoh 5 orang. Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki 2 perempuan. 3 lelaki, 3 perempuan. Maknya ada? Ada. Ada isterinya. Kalau ikut faraid, isterinya dapat 1/8. Jadi asabah 8 ya, 1, 7, 6 campur 3, 9. 9 kali 8 berapa? Berapa? 72. 72. Aku matematik lemah sikit. 9 kali 1 9, 9 kali 7 63. 63. Bagi anak lelaki akan dapat seorang 14, anak perempuan akan dapat 7 orang. Betul? Cuba campurkan nanti dapat 72/72. Saya cakap saya. Ya. Dapat 72/72.